Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya lagi. Hari ini tajuk tingkatan 5, Electromagnetism. First, kita kena tahu dulu apa itu definition electromagnetism. It is actually a device in which magnetism is produced by an electrical current. So, ia adalah suatu alat yang menghasilkan sifat magnet apabila diberikan arus elektrik. Atau lebih ringkas lagi kita kenalnya sebagai uh, magnet sementara, temporary magnet. So macam mana nak bina elektromagnet yang ringkas? Now kita perlukan a soft iron core, kemudian kita coilkan dengan conductor. And that conductor kita sambungkan dengan bateri, okay, supaya kita ada arus yang mengalir di dalam conductor tersebut. Now, sebaik sahaja konduktor tersebut membawa arus, okey, arus dan mengalir di dalam solenoid tersebut, maka bahagian soft iron core akan menjadi atau bertukar kepada elektromagnet. Akan bersifat magnet dengan kehadiran arus. Maka segala paku yang berada di bawah ini akan tertarik ke arah soft iron core kerana soft iron core menjadi magnet sementara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu elektromagnet. Yang pertama, the number of turn. Kalau kita tambahkan jumlah lilitan solenoid atau coil tadi, maka elektromagnet yang kita hasilkan kekuatannya bertambah. Kemudian kita tambahkan nilai current. Jika kita tambahkan nilai current di dalam coil, maka elektromagnet juga kekuatannya akan bertambah. Ketiga, jika kita menggunakan soft iron core, maka kita akan menghasilkan elektromagnet yang lebih kuat. Soft iron core ni ada dua kelebihan. Soft iron core atau dalam bahasa Melayu dipanggil teras besi lembut. Kelebihan pertama adalah soft iron core is easily magnetized. Mudah untuk ditukar menjadi magnet sementara. Yang kedua adalah easily demagnetized. Mudah pula untuk kita tukarkan dia kepada atau mudah untuk dinyah magnetkan. Untuk pengetahuan anda, setiap konduktor yang membawa arus akan wujud suatu medan magnet di sekelilingnya. Sebelum kita kenal macam mana bentuk medan magnet tersebut, kita ulang kaji balik apakah bentuk atau keadaan magnetic field untuk permanent magnet, magnet kekal. So let's say kita ada magnet kekal, bentuknya segi empat macam ni, north sebelah kiri, south sebelah kanan. Macam mana kita nak lukis magnetic field of this permanent magnet? Kita mesti lukis garisan daripada north to south. Contohnya macam ni, north, kemudian masuk ke south anak panah ke kanan. Sama juga di bahagian bawah, north ke south anak panah ke kanan. Dekat sini ada pembetulan sikit sebenarnya. Garisan tu anak panahnya keluar dari north ya. Kemudian pembetulan kedua adalah masuk ke south. Ada sikit pembetulan di situ. So ini untuk permanent magnet. Macam mana pula untuk magnetic field of a conductor carrying a current? Now, cara untuk kita mengenal atau melukis magnetic field untuk a conductor carrying a current adalah menggunakan the right hand grip rule. Pertama, ibu jari mestilah pointing to the direction of the current. Mestilah menunjuk arah arus. Jika arah arus ke atas, macam inilah keadaan ibu jarinya. So kita menggenggam semua finger kecuali ibu jari. So ibu jari menunjukkan arah arus. The rest of the finger is going to resembles the rotation of the magnetic field ataupun the pattern of the magnetic field. Now dalam kes ni, jika arus ke atas, maka kita dapat rotation anti-clockwise ya. So now magnetic field daripada current carrying conductor yang straight macam ni, patternnya kita panggil sebagai magnetic field tu berbentuk circular. Berbentuk bulat lah, berbentuk circular. And also the direction
Okay, depends lah. Kalau macam ni directionnya kita panggil anti-clockwise. Okay, melawan arah jam. Okey, kita tengok contoh ni. Dalam contoh ni tidak diberikan arah arus, namun diberikan bateri di situ beserta dengan terminalnya. So, kita tahu yang pendek ni adalah terminal negatif, yang panjang sikit terminal positif. So, current are going to flow out from positive terminal. So, kita labelkan arus naik ke atas, pergi ke kiri. Kemudian arah arus yang paling penting yang masuk ke dalam paper. Okey, masuk ke dalam paper. Dalam kes ni arus mengalir ke bawah. So kita akan genggam tangan kiri. Genggam tangan kanan sebab right hand grip rule lah. So genggam tangan kanan dan ibu jari menghala ke bawah. So bila kita menghala ke bawah, the rest of the finger kita cuba grip kan. Contoh yang macam saya buat ni ya. Okey, so arus ke bawah, maka genggam tangan kanan. Ibu jari pointing ke bawah. So kita dapat macam ni, pointing ke bawah. Okey, kita cuba grip, maka gripping kita tu menunjukkan arah clockwise. So kita dapat rotationnya clockwise. Okey, kes kedua kalau coil pula. Okey, coil maksudnya ada satu bahagian yang keluar, satu bahagian lagi masuk. Kita tengok sama juga terminal positif. Okey, mana terminal positif dia? Okey, sebelah kanan. Maka arus akan keluar dari terminal positif. Okey, menembusi kertas dari bawah ke atas. So, bahagian kanan sahaja kita akan sekejap ya. Bahagian kanan saja kita akan point out the ibu jari ke atas. So, bila kita point out ibu jari ke atas, okey, arus ke atas, bahagian kiri ni ke bawah. So, kita apply right hand grip rule ke atas. Okey, ibu jari menghala ke atas, kita akan dapat patternnya, anti-clockwise. Okay, anti-clockwise untuk sebelah kanan. Alright. Cuba tengok sebelah kiri. Sebelah kiri, kita pusingkan ibu jari menghala ke bawah. Okay, kita try grip. Kita akan dapat the pattern is now clockwise. So, sebelah kiri, clockwise. Sebelah kanan, anti-clockwise. Okey, tengok saya demonstrate. So, positif, current naik ke atas. Sebelah kanan, current naik ke atas. So, genggam ibu jari ke atas. So, kita try grip. Kita dapat anti-clockwise. Okey, sebaliknya, untuk sebelah kiri. So, current turun ke bawah. So, genggaman ibu jari ke bawah. Kita try grip. Kita dapat clockwise. Okey, so clockwise. Nah, untuk case solenoid dengan betul-betul, ini sedikit special. So, kita akan guna masih lagi right hand grip rule. Okay, kita tengok semua arus akan menghala ke atas di dalam solenoid. Okay, menghala ke atas. So, bila kita genggam tangan kanan, kuku kita ni akan pointing to the direction of the current. Okay, pointing. So, pointing ke atas, so kita genggam macam ni. Nampak ibu jari saya ni menghala ke atas. So, our thumb, ibu jari, okay, ibu jari di bahagian hujung ibu jari tu menunjukkan arah north. Okay. Di sebelah hujung jari kelingking saya adalah south. So, ini sedikit perubahan untuk right hand grip rule untuk case solenoid. Jom kita tengok aplikasi elektromagnet. Pertama, electromagnetic relay. So, relay ni adalah satu switch. Ni panggil magnetic switch. Okay, jangan pening pula, dia adalah Swiss. Okay, which uses a small current, menggunakan arus yang kecil to switch on an appliance which requires a larger current, yang akan switch on, yang akan menghidupkan suatu alat lain yang memerlukan arus yang lebih besar. So, dia Swiss dia sebenarnya. Okay, macam mana berfungsi? Now, katakan kita switch on, maka arus daripada bateri ni atau dry cell ni akan mengalir di dalam konduktor yang mengelilingi atau melilit the soft iron core. Nah, apa jadi pada soft iron core? Soft iron core akan bertukar kepada electromagnet dan possess a magnetic characteristic. Nah, apa berlaku? The soft iron armature will be attracted towards the
elektromagnet sebab dia menjadi magnet sementara maka tertarik. So bahagian atas ni suddenly akan touches. Okay, dia akan bersambung maka complete the circuit di bahagian kiri. Nah, apa berlaku bila complete the circuit? The motor will switch on. Dia akan menghidupkan satu alatan lain yang lebih tinggi arusnya. Maka it uses a small current to switch on appliances which uses a larger current. Nah, yang kedua yang banyak sekali awak jumpa iaitu circuit breaker. Ada banyak kat asrama. A circuit breaker is an automatic switch, okay, which cuts off the current when current suddenly increase due to short circuit. So bila kilat, kita ada satu box yang awak akan tolak semula switch dia. Itu dipanggil circuit breaker. Okay, macam mana berfungsi circuit breaker ni? So bila contohnya kilat kilat tu membekalkan suatu arus yang terlampau besar, maka arus tersebut mengalir di dalam soft iron core dan soft iron core bertukar menjadi sebuah elektromagnet. Okay, dan possess and magnetic characteristic, lalu menarik bahagian besi ini. So besi ni tertarik, bahagian tengahnya disambung dengan pivot, maka bahagian hujung di sebelah atas akan tertolak ke atas. So apa berlaku bila tertolak ke atas? Now suddenly the circuit is incomplete. Okay, bila circuit incomplete maka arus di sebelah kanan ini sudah pun tidak wujud sebab incomplete circuit. Okay, so it cuts off. Ini maksud dia cuts off, memutuskan. Sebab tu tak ada elektrik tu. Okay, now apa berlaku pada reset button? Tertolaknya ke atas. So untuk kita hidupkan semula, apa kita perlu buat? Kita tolak reset button ni ke bawah. Okey, saya nak perkenalkan satu rule di sini, namanya Fleming's left hand rule. Okey, kita kenal dulu. Jari hantu adalah mewakili ni yang pertama tangan kiri. Ni tangan kiri ya. Ni cara nak ingat. Tangan kiri selalu dikaitkan dengan benda-benda yang jahat. So bila benda yang jahat, jalan cerita untuk Fleming left hand rule akan bermula di jari hantu. So kiri jahat hantu. Okey. Kita kena hafal dulu jalan cerita ni baru kita tahu bila kita nak guna. Okey. So kiri jahat hantu. So kita mula dengan jari hantu. Jari hantu mewakili arah arus. Okey, menunjukkan arah arus. So I dekat situ. Now jari telunjuk mewakili medan magnet, magnetic field, dan hujung jari telunjuk adalah menunjukkan arah south. Mesti menunjukkan arah south. Okey. So yang ketiga adalah ibu jari. Ibu jari menunjukkan arah daya atau force. So senang cerita, dalam kes ni kita tengok nombor 1 Nombor 1, if we have a current carrying conductor, jika kita ada satu konduktor yang sedang membawa arus atau ada arus di dalamnya. Okey, itu poin pertama. Yang kedua, tengok jari yang kedua, jari telunjuk ya. And that current carrying conductor tadi is in a magnetic field, berada dalam satu medan magnet. Okey, dia berada dalam satu medan magnet. Apa berlaku kepada current carrying conductor tadi? It will experience force. Okey, akan mengalami daya. So, satu wire yang membawa arus duduk dalam medan magnet akan mengalami suatu daya. Kita tengok contoh. Okey, kita ada satu litar ringkas yang disambungkan dengan rod besi. Okey, ini bateri, kemudian mengalirnya arus daripada atas ke bawah, daripada ujung sana ke bawah sini. Okey, kemudian complete the circuit. Now kita kena identify arus dahulu. Ini paling penting. Okey. So now arus keluar daripada terminal positif. Sekali lagi ya, daripada terminal positif mengalir dari dalam litar ke rod. Ini rod So dari arah mana? Arah ke bawah. Atau dalam kes ni towards you. Awak boleh angkat Fleming left hand rule sekarang. Okey. Dan pastikan arah jari hantu awak ke arah awak. Okey, ke arah awak. Now kita tentukan pula kedudukan untuk jari telunjuk. Now awak akan pusingkan jari telunjuk awak ke arah bawah sebab south ada dekat bawah. Tanpa memusingkan
jari hantu anda. Okey. Tapi sebelum saya terlupa, pastikan awak guna tangan kiri, flaming left ya. Jangan pula angkat tangan kanan. So tangan kiri. Sekali lagi, jari hantu anda menunjukkan ke arah anda. Okey, current. Kemudian jari telunjuk mewakili magnetic field. Now south dekat bawah, awak kena pusing jari telunjuk menghala ke bawah. Tapi arah arus tadi awak kena kekalkan. Arah arus tu masih lagi mengalir ke arah awak. Now awak akan dapat ibu jari anda menunjuk ke arah kanan, menandakan force ke kanan. Itu juga bermaksud the rod here, metal rod here will move to the right. Okey, tengok demonstrasi yang saya buat. So current ke arah awak. So mengalir ke arah awak. Nah, apa perlu awak buat? Okey, apa perlu awak buat seterusnya adalah jari telunjuk. Okey, south ke bawah. So jari telunjuk ujungnya tu south. So awak kena pusing macam ni ke arah bawah tanpa memusingkan current. So awak dapat ibu jari ke kanan, maka force ke kanan. Okey, tengok contoh kedua. Sekarang saya tukar terminal positif dengan negatif dia. Saya letak positif di bawah. Nah, arus akan mengalir dalam arah yang bertentangan. Sekarang ni, okey, mengalir ke kiri, ke atas, ke kiri dan dalam rod itu ke atas. So this is away from you. Kalau dapat macam ni, away from you. So arah ibu jari, jari tengah sekarang menghala menjauhi awak, away from you. Dan south ke bawah, pusing south ke bawah, anda akan dapat force-nya atau ibu jari awak menghala ke kiri. Okey, mengalir ke kiri menandakan force atau rod tertolak ke kiri. Okey, ini demonstrasinya. So current sekali lagi keluar daripada terminal positif. So away from you, away. Ini cara je, away from you. So letak ibu jari menjauhi awak, away from you. Now south berada di bawah. So awak kena pusing jari telunjuk awak supaya menghala ke bawah. Macam ni. So dapat ibu jari anda menghala ke kiri. Menghala ke kiri bermaksud force ke kiri. Now, kita tengok dalam case DC motor. So, DC motor sama juga tengok bateri. Okey, dalam gegelung ABCD ni, arah current dalam bahagian AB adalah away from you. So, kita buat macam ni, away from you. Kemudian arah south. Tengok south duduk di sebelah kanan. So, kita pusing ke kanan. Dan kita dapat ibu jari ke bawah. Bermaksud gelung AB tertarik atau tertolak ke bawah sebenarnya. Tertolak ke bawah. Bahagian CD, current menghala ke arah awak. So, towards you. So, bila towards you, kita buat arah macam ni. Now, south di sebelah kanan. Tengok jari telunjuk. Sudah pun menunjukkan arah kanan. Now, force ke atas. Maka bahagian CD akan menghala ke atas. Now, situasi ini juga boleh digambarkan dalam diagram seperti ini. Jika wire tersebut dilabelkan sebagai titik, itu bermaksud current coming out. Okay, wire tu cross sectionnya yang menandakan arus mengalir keluar daripada paper, keluar daripada skrin ni. Okay, so kita letak jari telunjuk kita ke arah awak, keluar ke arah awak, kemudian pusingkan jari telunjuk ke bawah, menandakan south di bawah. So kita dapat ibu jari menghala ke kanan dan menandakan force ke kanan. Ini dipanggil sebagai catapult effect. Okay, catapult effect. And as a result, that conductor is going to be pushed to the right. Okey, tengok gerakan ataupun demonstrasi yang saya buat ni. So, coming out bermaksud jari hantu ke arah awak. Coming out. Coming out ya. Kemudian jari telunjuk mesti menunjukkan ke arah south. So, kita pusingkan jari telunjuk ke bawah. Jari telunjuk ke bawah tanpa memusingkan jari yang pertama tadi, jari hantu. Now, ibu jari ke kanan bermaksud tertolak ke kanan. Wire tadi tertolak ke kanan. Contoh yang kedua, jika dilabelkan sebagai pangkah atau cross, itu bermaksud arus coming into ataupun into ke dalam. Okey, ni contoh dia pangkah, dia buat bulat macam ni. Itu maksudnya arus mengalir ke dalam, into. So, apa perlu kita buat? Sekali lagi, Fleming left hand rule. Jari hantu, okey, kita buat ke dalam. Maksudnya ke dalam skrin lah. Kemudian pusingkan south ke bawah. Okey, kita akan dapati nilai force tadi menghala ke kiri, bermaksud catapult effect has made the conductor
to be pushed to the left. So cross maksudnya apa? Cross maksudnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Okay, Fleming left hand rule, kita buat jari hantu kita masuk ke dalam skrin. So now jari telunjuk mesti menunjukkan arah south. Okay, arah south. So kita pusingkan jari telunjuk tersebut ke bawah, maka kita dapat force ke kiri. Sekian saja perkongsian saya untuk video kali ini. Jaga diri semua. Assalamualaikum.